Okey, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir ke sesi Zoom khas Ask Me Anything atau AMA My Creative Venture pada malam ini bagi dana kandungan digital industri muzik atau lebih dikenali sebagai DKD Industri Muzik, Dana Kebolehan Pasaran Domestik 2.0 2023. So, terima kasih sekali lagi buat anda yang hadir kerana sudi meluangkan masa bersama kami di sebalik kesibukan tugas harian anda. Tapi masih memilih untuk ambil peluang ni bagi memahami lebih lanjut mengenai DKD Industri Muzik yang telah mula dibuka pada 22 September yang lepas. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang dana ni, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Fadilah Muhammad Idris, penolong pengurus pembangunan industri merangkap moderator anda malam ini. Bersama-sama saya Encik Nazmi Musa, pengurus kanan pembangunan industri serta rakan-rakan saya dari My Creative Venture. Okey, untuk sesi MA malam ni, Encik Nazmi akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai DKD bagi program dana kebolehan pasaran domestik 2.0. Bagi mereka yang telah hadir ke AMA sebelum ini, saya selamat datang kembali. Bagi mereka yang belum pernah masuk ke AMA, ini pertama kali, selamat datang. Okey. Jadi sedikit info untuk dikongsikan kepada anda semua. AMA malam ini akan terbahagi kepada dua sesi. Kita akan mulakan dengan penerangan mengenai program dana kebolehan pasaran domestik 2.0 dan seterusnya diikuti oleh sesi soal jawab. Baiklah, sebelum kita mulakan, izinkan saya berkongsi beberapa housekeeping rules seperti tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di skrin yang dikongsikan. Okey, bagi memastikan kualiti audio yang jelas supaya dapat mendengar lebih jelas tentang penerangan yang diberikan oleh Encik Nazmi, kami akan menutup atau mutekan mic anda, okey, sepanjang sesi. Dan sekiranya anda mempunyai soalan-soalan ketika sesi penerangan berlangsung, sila kemukakan soalan anda di ruangan chat box kami. Nanti pada sesi soal jawab nanti kita akan bacakan soalan-soalan yang diberi. Okey, jadi harap semua menghormati antara satu sama lain dan kalau boleh elakkan penggunaan bahasa kesat ataupun maklum-maklum balas yang tidak membina ataupun mendengar komen spam. Okey. Gagal untuk menghormati sesi ini, pihak penganjur mempunyai hak untuk mengeluarkan anda. Okey. Sekiranya soalan anda tidak sempat dibaca ketika sesi ini, okey, kami akan anda boleh email soalan itu ke dkd@mycreative.com.my. Jadi, tanpa membuang masa, saya serahkan sesi AMA ini pada one and only Cik Nazmi Musa. Over to you, Cik Nazmi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada our moderator Puan Nur Fadilah, my teammate. So, rasa kita ini kali kedua kan kita buat AMA ni. So saya rasa ada yang pernah masuk, ada yang belum masuk. So ada yang pertama kali, ada yang pernah dulu masuk. So apa-apa orang kata yang lepas tu saya nak minta maaf kalau ada tersalah kata ataupun tersalah bahasa. So untuk kali ini kita akan mula dengan taklimat mengenai dana kebolehan pasaran domestik lah. So saya akan share terus kepada slide taklimat lah. So saya tak nak cakap banyak, nanti terus ke slide. Okay. You have started screen share. Participants can now see your application. As we said, Ali entered. Boleh nampak ya? Room, close, admit, view, press CMD plus U to manage. Okay. So hari ini saya akan brief sedikit. Saya akan beri taklimat tentang DKD, dana kandungan digital, mengenai yang baru, cycle kedua, kitaran kedua. Sebelum tu saya akan mula dengan Debbie Lawrence entered the waiting room. Pengenalan Close, admit, view, so yang belum CMD tahu plus U to manage the waiting room. Dana kandungan digital adalah bernama, sebelum ni dinamakan seperti dana industri kandungan digital. Semula diperkenalkan di bawah rancangan Malaysia ke-11. So inisiatif ni sebenarnya dah pada tahun 2012, dia dipanggil dasar, dia kesinambungan lah daripada dasar industri kreatif negara, which is bertujuan untuk memperkasakan dan mengemas
penyaluran dana-dana industri kreatif ni, especially content, creative content lah di Malaysia. So pada 2022, just to inform, My Creative Ventures ni telah diamanatkan oleh KKD untuk melaksanakan DKD Industry Music. Admit, view, press CMD plus U to manage the waiting room. Dana kandungan kita ni sebenarnya untuk menggalakkan close, admit, penggiat industri dalam menghasilkan creative content. So dalam dari segi penerbitan dan penyebaran kandungan berkaitan muzik yang berdaya cipta, especially untuk local market dan international market. So seterusnya ialah untuk membangunkan modal insan. So ni in terms of kita punya orang kata manpower lah kan. So penggiat-penggiat ni kita nak bangunkan balik apa yang orang kata yang especially yang COVID banyak kita terjejas. So ini adalah orang kata salah satu usaha KKD especially bersama MyCV untuk bangunkan balik industri kita melalui membantu especially manpower kita yang terjejas. So seterusnya adalah membangunkan industri muzik yang berdaya saing dan memberi impak ekonomi yang positif. So far alhamdulillah kita punya market pun dah buka. So kita pun dah orang kata banyak dah event-event. So hopefully dengan DKD ni memperbanyakkan lagi lah orang kata apa creative content, banyak lagi usaha-usaha untuk membangunkan dan membina banyak lagi creative content, especially local content local lah especially So seterusnya saya bagi sedikit rumusan lah. So apa yang terjadi pada 2023 kita ada satu. So pada tahun ni 23 Mac hari tu kita ada buka kita ada buka 4 dana. Kita ada buka 4 dana 23 Mac hari tu. So which is dana persembahan muzik, dana kebolehan pasaran domestik, dana pemasaran dan promosi antarabangsa, dana irama perpaduan. So dari dana ni 61 syarikat telah kita luluskan dan yang menerima manfaat daripada dana kita, which is the first cycle tu. So yang semua sedia maklum, kita ada 21 dana persembahan muzik, dana kebolehan pasaran domestik kita ada 25 syarikat yang dapat. Dana pemasaran dan promosi sedikit tak banyak so ada 5 je. So dana irama perpaduan ada 10. Seterusnya dalam 61 syarikat tu kita anggarkan lebih daripada 1,500 orang sebenarnya jumlah anggaran tenaga kerja yang terlibat. So bila kita calculate, kita tengok balik, memang alhamdulillah lah. So ini nombor yang orang kata diberi dan ada yang sudah berjalan, ada event yang sudah berjalan, kita nampak ada banyak tenaga kerja yang berlaku lah. So ini termasuklah yang konsert, termasuklah yang buat album, yang tenaga kerja buat album, ada yang irama perpaduan apa semua kan. So inilah dia dalam nombor ni lah, dalam lingkungan anggaran. Noor and Zaira Muhammad entered the waiting room. Close, admit, view. Press CMD plus U to manage the waiting room. Apa yang ada di Ketaran 2 untuk dana kandungan digital 2022. Press CMD plus U to manage the waiting room. Adlina Abu Bakr entered the jenis waiting dana yang ditawarkan. So kesinambungan daripada CMD 4 plus dana U itu, to manage the waiting room. kita akan ada 3 dana, which is dana persembahan muzik 2.0, dana kebolehan pasaran domestik 2.0, dan juga kita sambung balik dana pemasaran promosi antarabangsa. So hari ini saya akan explain on dana kebolehan pasaran domestik 2.0 ya. Okey, so sedikit ringkasan mengenai dana kebolehan pasaran domestik 2.0 ni memfokuskan penciptaan dan pemasaran kandungan pelbagai genre muzik di peringkat domestik. So yang ini kita nak share lah, genre ni kita tak limitkan kepada serta-serta genre sahaja. Kita buka kepada setiap genre yang ada dalam dunia ini especially kan. So kita nak juga explore not only the mainstream genre, kita pun nak explore the alternative genre. So kita pelbagaikan. So kita terima saja kepelbagaian genre untuk dana ini. Seterusnya skop dana. So yang ini kita ada sedikit improvement yang sebelum ni, daripada sebelum ni. So dari segi improvement, kita ada 2 skop yang kita cover, which is the produksi lagu atau lagu lama diberi nafas baru. So lagu lama diberi nafas baru ni sebenarnya
sebelum ni mungkin kita tak letak statement ni, tapi kita realise yang bila kita buat benda ni, kita nampak ada yang effort inisiatif lagu-lagu lama ni dia buat arrangement baru. So kita rasa benda ni macam especially lagu-lagu daripada orang-orang lama kan. So dia beri nafas. So kita pun nak bagi peluang lah. Yang lagu-lagu lama tu mungkin dia nak orang kata apa, nak promote balik, nak naikkan balik. So kita rasa macam lebih sesuai kalau kita orang kata usaha ni patut kita appreciate lah. So di sini kita tambah baik, kita stresskan, kita bagi tahu kat sini yang lagu lama diberi nafas baru pun kita akan accept. So kali ni tak ada orang kata kita ada buat perubahan sikit. Dahulu kita ada buat single. So saya rasa kita kena move to a certain level lah. Maknanya single tu dah biasalah orang boleh buat. Without kadang-kadang orang kata anytime kita boleh buat. Tapi kita buat, kita nak juga orang bukan setakat buat single. Kita nak dia extend juga. Dia punya orang kata content tu, dia punya creativity, dia punya banyakkan orang kata konten-konten tu. So kita stresskan kali ni kita nak at least AMSUKI dalam bentuk USF and Sala entered the sekurang-kurangnya 3 lagu close ataupun admit album maksimum press 2 lagu. CMD plus U to manage the Kali ni waiting room. kita stresskan kat sini, kita cakap at least you kena bagi kita 2 music video. So selama ni sebelum ni kita tak ada bagi tahu. So kali ni hopefully kita dah bagi tahu kat sini at least 2 music video. Boleh pilih lah lagu antara lagu yang mungkin nak buat album lebih dari 10 lagu tu. Bernardini entered the waiting room. Boleh pilih lah Close mana satu yang admit sesuai. view. Press So CMD seterusnya plus ialah U to pemasaran dan manage the promosi waiting secara room. fizikal dan digital. Bernardini entered So the sebelum ni waiting room. kita Close admit benarkan view. pemohon untuk Press memilih CMD plus U to antara you nak manage the pilih waiting room. production saja ataupun you nak beli pemasaran saja. So untuk kali ni kita nak minta pemohon untuk buat dua-dua. Kenapa dua-dua? Kita kadang-kadang tu kita satu ialah inilah caranya. Kita tahu kadang-kadang ada yang dah established artist which is mungkin dia punya cara pemasaran tu ada yang lain apa semua. So tapi kali ni kita nak sekalikan supaya not only you pasarkan you as an artist, kita pun nak push you pasarkan your content tu. So tak orang kata lebih orang kata lebih appropriate lah kita kalau ada konten kita nak pasarkan. So kita rasa ada keperluan untuk bagi dana pemasaran ni. So kita kata this kita buat together sekali kan, pemasaran promosi secara fizikal dan digital. So untuk pemasaran promosi secara fizikal dan digital ni, so kita stresskan kat sini, kita sebagai mana guideline mengatakan, kita cakap untuk yang ni kita bagi tour. Kita faham ada yang dah sekarang ni dah buka kan, so orang nak buat dah eager tu buat tour ni, seronok nak buat tour. Untuk ni kita bagi buat tour, so maksimum 5 negeri dalam Malaysia, at least 5 negeri lah, cover 5 negeri. So kita tak nak lah lebih kan, terlampau banyak sangat ni yang kita cover. So at least kita maksimumkan 5 negeri ataupun satu mini showcase dalam Malaysia. Ya, so tuan-tuan boleh pilih tuan-tuan boleh pilih antara tour atau mini showcase lah ni atau so dan pengiklanan. So ini applies to both lah, seperti tour dan mini showcase. So this covers your above the line ke below the line ke apa type of pengiklanan yang you nak buat, digital atau physical, your collaterals, your merchandise, semua cover under this this section lah. So seterusnya ialah jumlah pembayaran. So sama juga daripada yang kita ada pertama. So sehingga 100,000 ya. So dia punya maksimum lah. Dia punya maksimum ceiling is 100,000. Raised hand. Professor Pico raised hand. Close view. Okay, so Press seterusnya CMD untuk plus kriteria to open kelayakan. pop-up. So di kriteria kelayakan ni, so ini the first, ini seperti yang lepas, ada juga kriteria kelayakan ni, anda kenalah seorang warga negara Malaysia. So dia tak bolehlah warga negara lain, sebab DKD ni memang khas untuk warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. So 18 tahun ke bawah tu obviously tak boleh lah. Dan seterusnya, anda adalah kumpulan ataupun band kan, kolektif ataupun organisasi yang berdaftar dengan SSM, Suruhanjaya, Syarikat Malaysia ataupun syarikat yang didaftarkan di bawah kerajaan negeri. So kita perlukan individu ataupun kolektif ataupun syarikat, tapi you boleh apply, boleh pohon, tapi haruslah berdaftar dengan SSM. So this is the first criteria
kriteria yang kita kita pentingkan lah, sebab kita nak bantu artis dan untuk register dengan SSM. Okey, seterusnya ini agak crucial juga. So kita nak perlukan yang tidak bankrupt. Pemohon haruslah tidak bankrupt. So you check your status dengan insolvency atau apa-apa sebelum apply. Make sure you check dulu sebelum apply, sebab kita ada kita ada kriteria begini. So kalau ada status yang kita nampak ada, so kita akan automatically reject. So tidak bankrupt atau tidak tertakluk kepada satu perintah pengulungan, which is wind up lah. So your company kalau ada status wind up, so kita pun tak akan accept. So seterusnya, tidak disenarai hitam oleh agensi atau jabatan yang berkuasa. So maknanya ini you ada blacklist lah dengan mana-mana agensi atau jabatan atau kementerian. Ini pun kita tak accept. Please check your status. Kalau ada ongoing court case ke apa, please declare to us. Tapi kalau you still nak buat juga, please you guna as orang kata orang lain lah kan, as the applicant. So you as mungkin advise dia lah what to do, what not to do. So seterusnya ialah kriteria seterusnya ialah pengalaman profesional dan memiliki portfolio kerja yang terlibat secara aktif dalam pembikinan dan produksi lagu. So ini kita nak orang yang ada sedikit pengalaman profesional dan juga ada portfolio kerja. Press CMD plus U to manage the waiting room. Yang orang kata apa? Yang baru nak buat kan. So, Professor Pico raised hand. So kita tak nak yang kita ni press CMD at plus least ada pengalaman dalam profesional. Professor Pico raised haruslah ada sedikit ataupun album terkini di pasaran ataupun di platform digital. Pico raised hand. Close view. Press CMD plus to open pop-up. Pritabharaj entered the waiting room. Close view. Press CMD plus U to manage the waiting room. So kita perlukan cadangan kertas cadangan projek yang lengkap dan jelas berdasarkan permohonan jenis. Raised hand. Professor Pico raised hand. Close view. Press CMD plus to open pop-up. Maaf ya. Hello. Ada sedikit technical. Raised hand. Professor Pico raised hand. Close view. Press CMD plus to open pop-up. Raised hand. Professor Pico raised hand. Close view. Press CMD plus to open pop-up. Raised hand. Professor Pico raised hand. Close view. Press CMD plus to open pop-up. So kita pergi ke. Hello, Lasmi. Hello. Lasmi, I think we will fix this issue for a bit. And if we can please. Sorry ya, tuan-tuan dan puan-puan, boleh bagi kami 5 minit untuk kami fix masalah ini. Okay, sebentar dia. Raised hand. Professor Pico raised hand. Close view. Press CMD plus to open pop-up. Okay, tak apa. Sambil-sambil tu saya just share lah. Okay, so sebelum kita pergi, sebelum memohon tu, kita make sure lah. So ini antara senarai semak yang kita kena check sebelum kita mohon tu. Sila pastikan permohonan lengkap dan memenuhi syarat yang ditetapkan. So baca garis panduan kita, tengok garis panduan, make sure semua lengkap, ada semua yang dalam garis panduan tu anda follow, anda ikut, dan make sure syarat-syarat yang ditetapkan tu kita ikutlah. So seterusnya permohonan haruslah mempunyai komponen muzik yang jelas. Okey, ini very tricky kan, sebab sebenarnya kadang-kadang orang ada pemohon yang nak buat teater musical for example lah, dia mohon dengan kita dia nak buat teater musical lah for example kan. So dia kalau keseluruhannya ialah teater lah. So tapi ada elemen muzik yang jelas kat situ, so tertaluk kepada jawatan kuasa mungkin dia akan terima. Tapi ini tertaluk, ini case to case basis. Kalau ada permohonan yang begini, kita akan tengok dan kita akan nilai dengan kalau jawatan kuasa luluskan dan kita akan terus kepada kelulusan lah. So seterusnya tidak mempermainkan isu-isu sensitif kaum, bangsa, politik dan agama. Ini the 3R lah especially kan. So kita tak nak ada yang cuba memainkan isu-isu ni. So hopefully tak ada.
kita tahu rakyat Malaysia ni very very good, very apa kata understanding. So dan hal-hal ni hopefully tak adalah. Kita hopefully tak adalah benda ni berlaku. So seterusnya ialah permohonan harus menunjukkan usaha yang jelas dalam memberi manfaat kepada artis ataupun pegiat muzik. So yang ni kita nak make sure you ada orang kata wujudkan tenaga kerja dengan orang kata banyakkan tenaga kerja. Inilah purpose objektif DKD sebenarnya. So untuk memberi manfaat kepada artis. Bukan sahaja kerja yang existing, you create kerja untuk artis dan pegiat muzik. So seterusnya ialah permohonan yang khusus untuk tujuan akademik atau dibentangkan bawah naungan sekolah atau institusi pengajian tinggi merupakan sebahagian daripada kurikulumnya tidak akan diterima. So anything lah you nak buat macam kata album ni untuk your research ke apa benda ataupun your thesis ke apa, kita tak allow lah. So macam for example you from university, you belajar this kreatif punya department, you nak buat assignment untuk ni tapi nak guna dana. So kita tak allow lah. So untuk ini kita tak allow. So seterusnya, terima kasih tim. Untuk output, kita perlukan 3 output daripada anda. Setelah siap semua, kita perlukan 3 output untuk dana keperluan pasaran domestik, which is rakaman lagu dan video muzik yang lengkap dalam format digital. So kalau anda ada 3 lagu, anda submit 3 lagu dengan 2 muzik video. Kalau anda 10 lagu, anda submit kita orang 10 lagu dengan 2 muzik video. So seterusnya, kalau anda pergi buat pemasaran, pergi tour apa semua, kita perlukan anda rekod benda ni, dah hantar kat kita video travelog, so kurang-kurangnya 5 minit dalam format digital. Tak lama lah, 5 minit saja kita perlukan. So edit daripada awal Close dan akhir lah. view. Press CMD plus U to manage the waiting room. So seterusnya ialah satu laporan penuh yang dikemukakan dalam format laporan. So format laporan ni, template ni kita akan bagilah setelah anda lulus, tim kita akan share dengan you format laporan. Okay, ni untuk penyaluran. Tempoh pelaksanaan projek 12 bulan dari tarikh efektif. So maksud tarikh efektif tu is tarikh perjanjian. So bila kita dah sign the agreement, for example 1 bulan November, kita count lah 12 bulan selepas tu. So dalam 12 bulan tu anda kena laksanakan produksi dengan marketing sekali, kena habiskan your output, kena settlekan your album atau EP, beberapa lagu, sebanyak mana lagu yang anda mohon dan lulus, dan juga pemasaran. So from time to time kita punya team akan buat pemantauan. So kita ada officer yang akan pantau lah dari segi you punya progress. Like for example recording bila, master mixing bila, kita akan pantau. So mungkin kemungkinan kita akan pergi juga, kita akan buat arrangement, pergi ke studio ataupun masa shoot video clip kita akan pergi tengok. So kita akan ada benda-benda sesi-sesi begitu supaya kita boleh pantau, make sure semua yang output yang anda telah diluluskan berhasil dengan baik dan juga boleh submit on time. Okay. So untuk tarikh dan jangka masa permohonan seperti yang sudah diwawarkan, dia untuk dana ni dia akan dibuka selama 6 minggu. So dari 22 September, so sedang berjalan sehingga 3 November 2023. Okey, so mungkin anda mungkin anda perlu tahu dari macam mana kita menilai setiap permohonan itu ya. So dalam dana DKD ni kita ada proses penilaian teknikal yang dianggotai oleh panel-panel daripada agensi dan panel-panel daripada industri, yang juga orang kata ada yang orang lama, ada yang baru dalam industri, dan juga pihak kementerian dan juga agensi-agensi yang berkaitan. So untuk skop penilaian ni, apa yang kita tengok ini empat items yang kita tengok selalunya untuk skor, untuk bagi pemakahan. Satu ialah kompetensi pemohon. So kompetensi pemohon kita tengok dari segi pengalaman, kita tengok portfolio anda, sejauh mana anda telah selama ni buat your project, apa yang anda telah buat secara profesional. Anda ada buat recording ke sebelum ni, nak buat apa, so kita akan tengok dari segi kita akan bagi skor.
dari segi you punya pengalaman dan portfolio. Seterusnya, sumbangan dan impak kepada industri muzik di Malaysia. Sumbangan dan impak ni bermaksud apakah sumbangan anda ataupun anda pernah menang award ke apa selama ni. So itu adalah satu point added. Dan impak kepada industri, meaning that pewujudan tenaga kerja ataupun create new job untuk penggiat. So kita nak tengok, kita akan nilai dari segi you macam mana you punya arrangement untuk memperbanyakkan tenaga kerja, untuk orang kata apa, nak meramaikan lagi lah tenaga kerja ni, especially dalam industri muzik. So seterusnya kita ada merit kesempurnaan kertas kerja dan cadangan projek. So merit kesempurnaan kertas kerja ni meaning that kita nak tengok you punya orang kata proposal tu haruslah orang kata sempurna. So kita tak nak halfway, kita tak nak proposal yang orang kata apa, orang kata tak complete dengan misal kata let's say semua information cantik, tiba-tiba tak ada ROI. So kita perlukan information on return on investment. So dah cantik semua benda, tiba-tiba tak ada budgeting. So kita tak nak benda macam itulah. So kita make sure all the details tu ada. Kalau tak tahu boleh email kepada kita ataupun kita email kepada kita, kita akan reply secepat mungkin. So untuk template budget tu kita ada specific template dalam kalau yang dah apply dan mohon tu kita ada specific budget untuk specific template untuk tu. So anda haruslah mengguna yang template yang kita bagi tu, so supaya kita boleh standardkan semua dari segi kita make sure ada breakdown semua dan pakai template yang kita bagi tu, make sure you isi sebanyak mungkin, sebanyak detail informasi yang sebanyak mungkin lah. So untuk orang kata apa, untuk senang untuk kita menilai projek anda dan untuk kita luluskan. Okey, seterusnya ialah pengurusan projek. So pengurusan projek is your project management. So bermaksud di sini kita nak make sure yang apply tu all the way sampai habis projek, dia lah orangnya yang akan manage the project. For example, hamba Allah ni ataupun siapa-siapa lah, si Fulan Ahmad. Okay, make sure Ahmad apply, Ahmad lah pergi pitching, Ahmad lah pergi arrangekan, kalau dia bawa band dia, dia lah yang settlekan the band, kita lah akan contact dia. So dia akan input kita kalau ada apa-apa masalah apa benda, kita akan refer dia. So kita tak nak nanti tiba-tiba ada orang lain pula, ada PA nombor 1, PA nombor 2, PA nombor 3, kita tak nak. Kita nak berurusan dengan main applicant. Melainkan ada orang kata apa, ada isu-isu ke ataupun ada hal-hal yang tidak dapat dielakkan, tapi hubungi kita, make sure bagi tahu siapa yang akan manage itulah. Sebab kita tak nak benda ni jatuh ke orang lain pula, nanti orang lain pula disub ke orang lain. Itu pun salah satu benda yang kita tak nak lah. Bila dapat projek disub ke orang lain, so dia ambil persen kat situ. Itu salah satu benda yang kalau kita dapat tahu, automatically kalau jawatan kuasa meluluskan, kita akan reject orang yang halfway tu, kita dapat tahu yang dia sub kat orang lain. So kita tak nak benda tu. So apa tujuan kita menolong penggiat-penggiat ni kan? So kalau kita nak sub kat orang lain, kita ambil certain percentage. Lepas tu at the end of the day, output pun tak buat, orang kata apa, output pun tak menjadilah kan, seperti apa yang dijanjikan, diluluskan. Okay, so ini untuk skop penilaian. So saya rasa hopefully ini clear lah kat sini ya. Seterusnya saya terakhir ialah carta alih lah. So ini mungkin orang nak tahu kan berapa lama, bila apply tu berapa lama pula nak ni kan, apa proses dia. Okey, di sini kita nak bagi tahu ini proses yang telah diaudit oleh audit dalaman dan juga audit KKD, kementerian. So audit kementerian pun dah tengok proses dia. So kita follow exactly macam mana kementerian buat. Sebab ini adalah projek kementerian, we are answerable, this is people's money, kita answerable to every proses yang ada, orang kata apa, ada ketirisan, kita tak nak benda ni berlaku lah. So kita transparent to you kita make sure benda ni transparent dan you tahu macam mana proses dia. So kita mula dengan, bila once you dah apply dalam talian, kita make sure semua apply dalam talian kita ada masuk ke website kita tu, www.mycreative.com.my/dkdmusic_2023, masuk dan terus masuk kepada borang permohonan. So kita takkan terima kalau permohonan tu datang daripada email,
Kita tak terima kalau you hantar hard copy kat kita, tekan-tekan automatic akan reject. Kita tak akan terima kalau you hantar kita guna WhatsApp. Kita tak akan terima semua tu. So kita hanya terima permohonan di portal yang kita sediakan. Kalau ada masalah dengan portal, sila hubungi kami. Kita akan cuba sedaya upaya untuk betulkan. Unless ada benda yang hal-hal yang tidak dapat dielakkan, kita akan inform kepada pemohon. Okey, seterusnya bila kita dah dapat permohonan after dia tarikh tutup, so kita akan buat saringan permohonan oleh MyCV. MyCV akan buat saringan. Kita tengok mana yang okey, mana yang orang kata apa, orang kata meet the criteria, dan kita terus bawa kepada jawatan kuasa penilaian. Jawatan kuasa penilaian ni is pitching session. So kita akan panggil you untuk buat pitching session di depan panel. Mengambil masa dari permohonan sehingga penilaian tu dia estimate lah 7 ke 10 hari. Kita tahu ada sebelum ni ada kelewatan, kita pun nak minta maaf sebab benda ni tak ada yang tak dapat dielakkan. Sebab kita deal dengan panel-panel yang mungkin dia pun kita pun memerlukan masa di mereka untuk dapatkan mereka untuk buat mesyuarat ni. Dan juga bukan setakat tu, kita pun ada banyak orang kata apa, permohonan yang kita kena saring. So sebelum buat penilaian pun kita kena, orang kata banyak permohonan yang kita perlu tengok. So hence kenapa masa tu mengambil masa yang agak lama sedikit lah. So saya on behalf of My Creative nak minta maaf kalau telah terlewat ataupun apa-apa yang berlaku tu. Saya harap saya harap kita cuba improve lah. Okay, so after you buat pitching tu, selepas dinilai oleh jawatan kuasa penilaian teknikal, so anda diperaku, anda akan dibawa kepada jawatan kuasa pelulus. So jawatan kuasa pelulus ni lah yang akan meluluskan your permohonan. Di sini mereka akan lebih detail in terms of budget, in terms of berapa banyak yang boleh diluluskan. Dia based on recommendation daripada jawatan kuasa penilaian lah. Kita akan bentangkan. So ni mengambil masa daripada penilaian hingga ke lulus, mengambil masa estimated dalam 14 ke 21 hari. So hopefully kalau kita tak ada masalah, tak ada hiccup, insyaAllah kita cuba usaha dalam lingkungan tu lah. So sebenarnya kalau tidak lulus, kita akan maklum terus kepada pemohon. Dan kita akan untuk kali ini kita akan email kepada pemohon melalui sistem kita. So kalau lulus, kita juga akan notify melalui email dan juga call. Hopefully dia pun kita akan sementara menunggu SST kita keluarkan tu. So hopefully kita akan buat notification lah. Kita akan buat our team akan buat notification. So dia mengambil masa 7 ke 10 hari lah, daripada jawatan kuasa pelulus hinggalah proses mengeluarkan SST. So SST ni masih lagi orang kata apa, manual lah. Kita akan keluarkan hard copy SST. So seterusnya okay, so bila SST dan agreement dah sign, kita akan dah start projek lah. Bila SST dah start tu, maknanya dah start lah projek tu kan. Bila dah surat setuju terima tu dah sign, maknanya dah start lah projek tu. So dia in between sebelum habis output yang kena habiskan output tu dalam masa tempoh pelaksanaan projek, dia ada beberapa pembantuan yang pembayaran lah. Dari segi pembayaran tu mungkin anda nak tahu kan berapa banyak pembayaran, berapa banyak installment, orang kata tranches untuk dapat duit tu. So kebiasaannya our normal practice SST surat setuju terima sign je, kita akan bagi certain percentage. Dan bila perjanjian dah sign, kita akan bagi certain percentage. Dan seterusnya untuk milestone, ni anda kena present, datang ke office kita akan invite anda kena present your progress kepada jawatan kuasa. So ni ada satu lagi jawatan kuasa yang akan menilai, yang akan tentukan okay. So let's say sebagai contoh jawatan kuasa penyaluran kali ni ialah 70%. So anda kena mendahulukan ni lah. So this is reimbursement basis lah. So apa yang kita dah bagi tu from the SST dengan perjanjian tu, anda kena belanjakan duit tu, kena bagi proof kat kita yang anda telah belanja duit tu. So barulah kita bagi penyaluran seterusnya. Dan terakhir ialah sama juga, anda akan lalui juga jawatan kuasa penilaian milestone. Anda juga perlu present kepada jawatan kuasa penilaian milestone untuk your final penyaluran, final disbursement. So ini pun sama,
anda kena belanjakan apa yang telah diberikan, kita berikan. So anda kena prove kat kita yang anda tengah spend lah. So anda nanti tim kita akan explain macam mana proses laporan tu, apa yang ada dalam laporan semua. So setelah lulus kat milestone dan kita akan yang ini juga masa ni juga anda kena submit you punya output. So yang 3 tadi lah, which is your lagu, your music video, semua ni make sure benda dah final. So bila kita akan panggil untuk pembayaran seterusnya, pembayaran terakhir itu kita akan panggil setelah our team review you punya output. Mengatakan output ni okey, dah boleh pakai, dah boleh orang kata dah boleh submit lah. So ini boleh lulus daripada orang kata terus kepada final disbursement lah. Okey. So itu lepas dah habis selesai, so itulah dia proses yang terakhir untuk pembayaran. So seterusnya ialah kalau misal kata dalam masa tempoh pelaksanaan tu ada perubahan. Ada perubahan di segi lagu ke apa-apalah. Kalau untuk keperluan pasaran mungkin di segi marketing ataupun your timeline lari sikit ataupun ni apa-apa dari segi perubahan, sila email kepada kami. Kami akan cuba perhalusi dan ini juga akan dibawa kepada Jawatankuasa Penilaian dan Jawatankuasa akan approve whether perubahan tu diterima atau tidak. Okey. Seterusnya so itulah setelah tu berakhirlah proses tu. So bila dah settle tu so anda dah dapat payment yang terakhir. Saya rasa itu sajalah daripada saya untuk dana taklimat, dana keperluan pasaran domestik 2.0. Kalau anda ada kemuskilan ke apa, boleh email kepada kami. Dan saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya nak mohon maaf banyak-banyak kalau ada kesilapan, kalau apa ada terkasar ke apa. Dan ada halfway tadi ada kesilapan teknikal. Saya dari pihak MCB untuk mohon maaf. Kalau ada apa-apa sila email kepada kami. So terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi insyaAllah. Saya balik kepada moderator kita, Puan Nur Fadilah, untuk acara seterusnya. Terima kasih. Okay, thank you Cik Nazmi Musa. Okay, sebelum tu kami nak memohon maaf di atas kesilapan teknikal yang berlaku tadi. Okay, bagi anda yang masuk kemudian ketika berlaku penerangan dan terdapat sedikit masalah teknikal, untuk maklumat lanjut mengenai garis panduan, anda boleh layari laman web kami www.mycreativeventure.com.my/dkdmusic_2023. Di situ anda boleh muat turun garis panduan yang telah diterangkan oleh Encik Nazmi tadi. Okey, seterusnya tanpa membuang masa kita boleh terus ke sesi soal jawab. Okey, di mana kami semasa anda mendaftar, kami telah meminta sekiranya anda ada apa-apa soalan hendak ditanya. Okey, jadi kita bermula dengan sesi soal jawab soalan yang ditanya dahulu. Okey, Cik Nazmi ada soalan, boleh tak perseorangan atau syarikat apply multiple grants untuk different bands. So seorang kira band manager, dia apply untuk beberapa band. Okay, can one person/company apply for multiple grants for different bands? Boleh ke Cik Nazmi? Multiple maksudnya? Multiple person? One person, one company apply for multiple grants for different bands. Boleh, tak ada masalah. Kita tak limitkan, you boleh kata apa, apply sebanyak mungkin. Cuma untuk ini kita let's say for one company, one application lah. One syarikat lah, satu syarikat nak apply untuk beberapa band kan, ataupun beberapa grant. So kita untuk ini kita akan tanya syarikat tu, kita tak boleh bagi semua. Kalau you apply 5, let's say 5 band lah you nak manage, you are artist management, you nak 5 band you manage, tapi 5 band you nak, tak boleh. Semua you nak, tak boleh. Kita akan bagi satu nama, satu company, satu saja dana. Tapi you kena pilih lah lepas tu kan. Kalau kita nak bagi tu, you pilih. Let's say for example ada juga yang case syarikat apply satu dana persembahan muzik, satu lagi dana ni pun boleh, dan juga kita akan tanya you nak yang mana satu. Kita tak boleh bagi you semua benda lah, semua tiga-tiga ataupun sebanyak mana yang ni. Hanya satu company, satu sahaja dana yang kita boleh luluskan. Harap saya membantu jawab. Okey, so soalan yang kedua sama juga
more than one dana. So Cik Nazmi dah explain tadi, kita boleh memohon lebih daripada satu dana. Okay, soalan seterusnya, can we apply with more than one company? Boleh, tak ada masalah. No issue, sama juga. More than one company maknanya okay, for example nama saya Nazmi, lepas tu saya apply untuk kata apa? Ni company A, company B, company C. Dan ini tertaluk kepada jawatan kuasa lah. Kalau kita tengok ada apa, kita nak approve pun, kita tertaluk kepada jawatan kuasa yang nak memberi itu. Tapi boleh, kalau nak mohon tu boleh, tak ada masalah. Kalau apply single company dengan berbagai ni pun boleh, atau apply satu banyak multiple company, apply banyak-banyak pun boleh, tak ada masalah. Not an issue. Okay, jadi seterusnya ini soalan yang agak tricky lah. Adakah dana ini terbuka kepada industri kami, floristry? Floristry? Floristry ni lah macam okey, untuk ni saya ni khas lah, macam saya explain tadi, guys, panduan pun dah tetapkan bahawa anda haruslah ada portfolio kerja, orang kata portfolio yang buat album, especially yang ni kan. Untuk dana ni, untuk dana kemuliaan pasaran ni, especially untuk ini kita perlukan anda ada pengalaman buat album ataupun ada album atau single lah. So make sure kalau anda ada benda tu, tak ada masalah. Kalau anda ada benda tu, tak ada masalah. Yes. Tapi untuk spesifik dana, untuk spesifik industri, ni industri muzik sajalah. Kalau spesifik industri, hanya industri kreatif. Saya boleh kata industri kreatif. Jadi kita spesifik hanya pada industri muzik sahaja buat masa ni, ya? Betul Cik Nazmi? Okey, seterusnya adakah promosi secara individual ataupun syarikat enterprise boleh diterima? Dan juga soalan seterusnya berkaitan syarikat juga. Adakah diwajibkan untuk memiliki sijil SSM untuk memohon ataupun sebuah band cukup dengan IC? Okey, so saya jawab yang pertama lah. So boleh ke enterprise, enterprise punya company apply? Boleh. Macam kita cakap tadi, as long as you register dengan SSM. As long as you register dengan SSM, memang boleh apply. Dan you kena register dengan SSM untuk apply dengan kita. Tak kisah you enterprise ke, you partnership ke, you syarikat bawah under kerajaan negeri ke, you make sure ada benda tu dan boleh. Tapi nak guna IC memang tak boleh lah. Kita perlukan IC, cuma untuk nanti bila kita award tu, kita akan bagi SST, kita akan bagi kat syarikat. Kita tak bagi kepada individual. So kita make sure yang kita bagi tu kepada syarikat. Walaupun yang apply tu as individual, tapi bila kita award tu nanti atas nama syarikat, bukan atas nama individual. Okey, saya harap semua jelas dengan penerangan tersebut. Okey, seterusnya ketika kami telah menerima dana sebelum ini, boleh tak kami apply untuk dana DKD, dana kebolehan pasaran yang baru dibuka? Sebelum ni dah apply, dah dapat. Betul. Okey, ni sini dia dah apply, dapat, dan masih ongoing ke tak ongoing? Okey, itu soalan seterusnya lah. Kalau masih ongoing, kita tak akan bagilah, kita akan reject on the spot. Kalau still ada lagi sakit baki pembayaran, even though ada sakit baki pembayaran pun, kita akan automatically reject lah, sebab kita tak akan terima. So dia dah consider double dipping lah, maknanya kita dah benda tu pun tak habis. Kita takut nanti bila dapat duit ni dia nak cover pula yang tu. So kita pun benda tu double dipping, which is dalam dana ni di DKD memang kita tak accept. So melainkan anda dah habis dan dah habis, memang tutup semua, dah sempurna, dah dapat notis daripada kementerian ataupun daripada MyCV kata projek anda dah sempurna, yes, anda boleh apply. Dan tertaluk juga kepada jawatankuasa untuk bagi atau tidak. So kita tak naklah nanti orang kata apa, nak bagi lagi kan. So kita kalau boleh nak bagi orang lain lah pula. Tapi boleh apply, tak ada masalah. Tapi kelulusan tu bergantung kepada juga penilaian juga je tadi lah. Macam penilaian tadi kan, macam banyak you punya projek jelas apa semua, dan juga tertaluk kepada jawatankuasa. Okay, Cik Nazmi. Okay, seterusnya, I have to release an album which contains 12 songs in it. Want to know how to apply for this kan? Okay, untuk soalan ni, anda boleh layari laman web kami www.mycreative.com.my.
Slash DKD Music DKD Music 2023. Di situ ada terdapat butang untuk borang permohonan dan juga garis panduan. Okey, seterusnya soalan, adakah grant ini boleh dimohon oleh sebuah band kecil yang membawa muzik punk dengan mesej anti-rasisme perang politikal? Okey. Soalan yang agak menarik. Okey. Agak menarik. Saya pun dah, untuk band apa-apa genre macam saya cakap tadi kan, tak kisahlah you punk ke, you skinhead ke, you hardcore ke, you metal ke, you apa ke, kan, I understand. Kita accept je any genre. Cuma macam saya cakap tadi lah, macam ada di syarat pra permohonan tadi, saya ada mention pasal 3R tu. So as long as you punya lirik ataupun you punya ni tak ada benda-benda macam tu, dan memang tak ada, kita nampak memang bila kita tengok, kita check memang tak ada, then memang hopefully benda tu boleh diterima jugalah. Tak ada masalah, kita boleh terima. Jawatan kuasa boleh consider. Dia tak kisah any genre, as long as you tak ada orang kata tak ada benda-benda 3R ni, tak ada mengutuk ke ataupun siapa-siapa benda pihak. Hopefully kalau tak ada benda tu, jawatankuasa kita tertaluk kepada jawatankuasa lah untuk menilai balik, dan hopefully kalau apa-apa kita boleh terima, tak ada masalah. Okey, saya harap semua jelas dengan penerangan Cik Nazmi. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan dia, untuk permohonan dari Sabah yang tidak mempunyai SSM, bolehkah menggunakan lesen perniagaan untuk permohonan? Okey, as long as untuk Sabah Sarawak especially, as long as you di bawah lesen perizinan tu, di bawah kerajaan negeri, tak ada masalah. So boleh register, tak ada masalah. Okey. So seterusnya, jika cuma ada lesen trading, tiada lesen SSM, boleh juga memohon dana ini. Saya rasa Cik Nazmi dah jawab tadi. Kami memerlukan lesen SSM untuk betul. apply dana ini. Okey, dan yang soalan seterusnya, adakah ia terbuka kepada semua artis dan termasuk yang sedang menerima grant yang diberi Creative Venture? Okey, yang ini pun Cik Nazmi dah jawab tadi. Soalannya, di manakah proses anda sekarang? Sekiranya telah menerima dan menutup, boleh apply. Tapi sekiranya dalam proses masih lagi, kalau boleh apply lagi tak Cik Nazmi sekiranya masih dalam proses? Masa proses memang tak boleh, sebab if you apply pun kita akan check. To be honest, kita akan check. Kadang-kadang mungkin orang tak beritahu, tak declare. So kita akan check dengan each agency. Kita ada agensi even tourism ke apa, kita akan ada alert list lah. Mana yang masih lagi ataupun masih lagi tak habis projek, masih lagi ni tertangguh ke apa benda, ada yang output tak bagi lagi, kita akan check dengan all the agency, all the kementerian. Kalau ada lagi, memang kita automatically akan reject. Dan juga kalaupun dah sempurna sekalipun, projek tu dah selesai, macam saya cakap tadi, kalau ada lagi masih pembayaran yang tertangguh, make sure kalau nak apply lah juga, sila settlekan dengan kementerian ke, dengan agensi ke, kalau ambil dana, settlekan dulu pembayaran tu. Bila dia dah dapat notis penyempurnaan projek tu, then only boleh apply, dan kita boleh accept untuk proses seterusnya. Okey, kita terus pada soalan di chat box kita. Boleh Nazmi? Boleh. Soalan daripada Cik Freddy, FH Productions dan Berhad. Agak sukar untuk menjual produk jika hanya 3 music video dalam satu album. So boleh tak saya nak buat 10 lagu itu semua ada music video? Macam saya cakap tadi lah, sebab dana ni pun kita nak bagi bukan setakat satu orang, kita nak bagi ramai. So sebab tu kita limitkan ke 2 music video saja. Kalau nak buat lebih, kos yang selebihnya haruslah ditanggung oleh penerima sendiri. So kita hanya limit kepada 2 orang, sebab ramai yang nak apply ni, bukan kita seorang kan. So it's not fair kalau kita bagi you 10, kita bagi you 5, kita bagi seorang ni 6. So it's not fair. So kita standardkan, kita bagi 2. So biasa kita dah hadkan, limitkan garis panduan tu kata 2. So the remaining tu rasa nak buat your own expense lah. So itu harap menjawab lah yang tu. Okey. Harap Cik Freddy jelas dengan Cik Nazmi. Okey, masih soalan SSM. SSM baru kurang dari 1 tahun. Boleh memohon tak Cik Nazmi?
Boleh je. Mohon je. As long as dia macam ni. Kalau you ada experience kan, you sebagai artis atau you sebagai band, you tak pernah register pun SSM. Okay, this is the time. Sebab tu kita orang kata perlukan anda untuk register SSM ni. So kita bukan you berjalan as individual. You never know, nanti one day bukan saja dengan kita, anda diperlukan orang kata diperlukan tempat-tempat lain yang memerlukan anda ada company. So anda dah ada company dah. So tak perlu lagi nak register. So keperluan ada SSM ni ialah untuk formality. So keperluan ada SSM ni ialah untuk formality. Kalau you tak pernah ada, besok you nak apply sekarang ni, esok you register. You register terus SSM. Kita tengok sebenarnya your portfolio diri you sendiri. Kalau you memang tak ada company, you tak ada company tapi you ada portfolio individu. You pernah buat ni recording kat sini professional, you pernah buat singer, pernah buat lagu, pernah tulis lagu, pernah main show, pernah apa semua dalam industri muzik. Kalau benda tu orang kata apa complete, ada benda tu, then kita accept benda tu, kita terima. Tapi SSM kena register lah. Kena register. Macam nama saya Muhammad Nazmi, saya register, saya ada pengalaman main muzik, saya ada main band dulu apa semua, saya ni semua. Memang ada profesional terbukti ada single terbukti apa semua. Dan saya tak ada company, esok saya nak register, saya even enterprise sekalipun, saya register lah. So saya register dan kita boleh accept. Di antara dua tu, ataupun company yang memang dah ada pengalaman. So antara dua tu tak ada masalah. So as long as you register. Okay, soalan dari chat box yang seterusnya masih lagi soalan yang lebih kurang sama macam tadi. Kumpulan atau band indie yang belum berdaftar boleh mohon oleh Cik Azfar Raimi Muaz, tapi jawapan yang masih sama. Mohonlah untuk mendaftar di SSM. Bagi syarikat enterprise pun tak ada masalah kan Cik Nazmi kan? Tak ada masalah. Hari buka, esok apply pun tak ada masalah. Kita boleh terima. Betul? Betul. Kita boleh terima. Okey. Seterusnya boleh tak pemohon mendapat bayaran jika dia adalah petugas seperti sound engineer atau video editing oleh Cik Freddy? Soalan ni. Pemohon dapat pembayaran. Betul. Boleh pemohon. Okey. So untuk pemohon dan dapat pembayaran ni ada sedikit isu lah. Sebab sekarang ni satu is macam kita cakap objektif DKD ni ialah membantu membanyakkan tenaga kerja kan. So ada juga kita nak perbanyakkan tenaga kerja, that means kita ni sebagai orang kata pelaksana lah. You penerima, bila you terima ini you adalah pelaksana. So pelaksana, you ada project manager lah. So kita understand kadang-kadang sometimes you are also the sound engineer, you are also the penulis lagu dan kita akan benarkan. Cuma dari segi mungkin dari segi technicalities in terms of receipt, in terms of apa nanti kita akan discuss di kemudian lepas bila di meeting nantilah di mesyuarat kelulusan tu nanti kita akan discuss macam mana nak do the arrangement in terms of your receipt your apa. Tapi kata you nak apply tak ada masalah, apply je. You as the sound engineer ke, you as the drummer ke apa, kalau you main band tak ada masalah. Untuk keperluan pasaran ni saya rasa not too strict in terms of macam kadang-kadang kita apply, kita adalah ahli kumpulan juga, kita main drum, kita akan record drum, kita main bass, kita record bass, kita juga penyanyi. So benda tu tak ada masalah. Semua on the technicalities, in terms of administrative work lah nanti, untuk receipt ke apa benda itu akan ditentukan di jawatan kuasa penilaian. Tapi nak apply tak ada masalah. Kalau approve pun itulah akan ada sedikit syarat-syarat lah macam mana nak buat arrangement tu. So harap saya menjawabnya tu. Okey, terima kasih. Terusnya daripada chat box juga, boleh tak buat lagu berunsurkan ketuhanan sebagai nasihat atau taladan? You have stopped screen share. Oleh Encik Muhammad Yusof Ibrahim. Isu apa je ni? Ketuhanan. Betul, ketuhanan sebagai nasihat atau taladan. Boleh tak kita boleh tak mereka nak buat lagu berunsurkan ketuhanan tadi lah. Ketuhanan ke apa, dia bergantung kepada lirik kita. Kita check juga lirik tu, make sure tak ada orang kata apa, tak ada unsur-unsur menghina agama lain, menghina bangsa lain. Benda-benda macam tu kalau ada memang automatically lah, memang kita reject automatically kan. Kalau ada unsur-unsur menghina tu,
Saya tak cakap lah, saya tak boleh nak tentukan mengata benda tu boleh. Tapi bagi saya tak ada masalah. Janji tak ada benda yang menghina bangsa atau menghina tiga harian ataupun benda-benda politik, parti politik lain. Benda macam itu kita harap kalau benda tu ada dan kita automatik akan reject. Okay, seterusnya soalan Harun ini lebih kepada teknikal, kenapa button open tiada pada borang permohonan. Okey, untuk Puan Fauzia, boleh screenshot dan emailkan kepada dkd@mycreative.com.my. Kami akan membantu anda bagi masalah teknikal ni. Okey, seterusnya soalan, mana kita boleh dapatkan template itu? Cik Emri Syamriza, template apa yang dimasukkan? Adakah template kertas kerja ke, template permohonan ke? Okay, boleh panjangkan lagi soalan. Okey, seterusnya kalau saya tambahlah, kalau dari segi template tu, kalau nak template bajet, kita ada template bajet dekat dalam borang permohonan. Dalam borang kena masuk dulu, register buat PQ. Yes, apply borang permohonan, nanti akan keluar link untuk template tersebut. Betul. Okey. Seterusnya, maksudnya setelah permohonan diterima, 12 bulan selepas itu baru kita boleh mulakan projek daripada Encik Jordan Sufi Rusdi. Okey, mungkin ada sedikit kekeliruan di sini mengenai 12 bulan tempoh projek tu, Encik Nazmi. Maksudnya setelah permohonan diterima, okey, dia sebenarnya 12 bulan selepas itu baru kita boleh. Okey, sebenarnya dia bila you dapat kita lulus kan, ABC company for example, kita lulus ABC company ni. So esok kita notify. Lepas tu dalam masa 7 hari tu kita akan keluarkan SST. Dari tarikh SST tu design, perjanjian tu design, itulah 12 bulan tu. Misal katalah bulan ni sekarang ni dah tutup 3 November nanti. Berapa ribu 1 Disember anda dihubungi oleh pihak MyCV kata anda lulus. Okey. So surat SST tu design pada tarikh agreement tu design pada tarikh 1 Disember. So 12 bulan lepas tu lah anda punya pelaksanaan anda kena habiskan projek anda. So let's say kalau itu 1 Januari ke berapa bulan lah. So daripada tarikh tu lah anda kena siapkan anda punya dia punya pelaksanaan projek lah. So itulah dia punya maksud 12 bulan tu. Bukan lepas 12 bulan baru anda bukan. Lepas lulus, dapat notifikasi, sign dia agreement SST, itulah start dia permulaan anda punya proses pelaksanaan projek. Saya harap jelas kan. Okey, jadi soalan yang sama juga, bolehkah kami apply 2 atau 3 kategori dana oleh Cik Freddy? Boleh, tak ada masalah, boleh apply. Okey. Artis yang ada registered company boleh tak apply atau kena tubuhkan company dahulu? Cik Carlos, ini dah dijawab tadi. Kita menggalakkan atau kena wajib untuk mendaftar dengan SSN bagi Sabah dan Sarawak. Ni ada satu soalan daripada Jin L ni. So provider tak ada okay, faham. So submit je laporan insolvency kat sini. Kalau tak ada tu either or lah. Kalau you tak ada, memang submit je laporan insolvency. Okey, so soalan mengenai pembayaran pula. Investment selalu ada projek mobilization fee yang akan didahulukan oleh MyCV atau kita kena keluar duit sendiri dulu? For the first disbursement selalu ada projek. Okey, kalau sini macam itulah. Kalau you ada mobilization fee ni, kita kalau ada orang kata ada kapasiti untuk dulukanlah. Sebab kadang-kadang serta-serta projek ni dia ada jangka masa tersendiri. Kadang-kadang dia submit, kadang yelah kita pun ada proses. Kadang-kadang benda tu termiss the process dan you nak start juga projek tu kan, nak start juga projek tu ataupun you rasa lambat, kita punya sesi keluar sedikit lewat dan pembayaran tu sedikit lewat, you nak proses, you nak jalan juga you punya ni, nak start juga projek dan you kena start, you kena upfront dulu dan itu kena upfront lah. Ataupun kalau you boleh tunggu dan kita tunggulah duit daripada orang kata penyaluran yang pertama tu. Okey, seterusnya record label. Kalau record label ni boleh apply tak Cik Nazmi? Daripada boleh, Cik tak ada masalah. Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. So like I said just now lah, like I mentioned how if you are a syarikat or a company that you have a multiple macam few artists under you, tapi we only can approve up to 1 artist per application per company.
So we cannot macam bagi you, let's say you have 5 artists, then you want to orang kata apa, you expect that we can approve all 5. That is not gonna happen lah. So we only can approve 1 artist saja. So under record label or something like that lah. Okay, soalan seterusnya jadi sorry, soalan berbentuk. Okay, jika beberapa proses rakaman telah bermula dari tarikh efektif perjanjian, ada sebarang masalah? Tak ada masalah. Kalau proses tu dah jadi, jalan, dia sebenarnya tergantung kepada penilaian apa orang kata jawatankuasa penilai. Kita terima je kalau proses tu dah jalan. Tapi itu terpulang juga kepada penilaian macam mana dia kata benda tu ada signifikan tak dari segi production tu. So anda kena justify. Kalau dah benda tu dah jalan, anda kena justify kat kita signifikan dia, kenapa perlukan dana ni. So kita tak ada masalah kalau projek tu dah jalan, dan ada juga yang possibility benda tu akan di-approve. So tapi saya tak janji apa-apa lah. Ini tertakluk kepada jawatankuasa sebab jawatankuasa yang akan tentukan whether nak approve atau tidak. Tapi kalau betul ada, justify sebaik-baiknya during pitching, dan seterusnya yang selebihnya ialah tertakluk kepada jawatankuasa. Okey, seterusnya daripada Cik Emily Syam Reza, Dana hanya akan terima receipt to receipt basis ke? Receipt to receipt. Dana hanya akan terima receipt to receipt basis. Okey, so memang kita ada proses lah di segi penyaluran tu, memang kita perlukan receipt ataupun yalah complete lah, maknanya proses tu complete, maknanya you issue quotation invoice, ada receipt, payment tu ada, ataupun ada proses-proses grant tu yang kita akan explain later on. Tapi memang kita ada receipt lah untuk ni. Cuma macam saya cakap tadi, untuk penyaluran, untuk SST dan perjanjian agreement tu, kita akan disburse dulu. So seterusnya untuk penyaluran ketiga dan keempat, kita perlukan receipt untuk bukti mengatakan anda telah membelanjakan duit yang kita bagi. Okay. Seterusnya, for the first cycle, there was no any sort of email received if the application went through or not. Boleh explain sikit berkenaan part ini tak? Oleh Cik Patrick nama Sivaya. There was no any sort of email received in the application went through. Yeah. Okay, so ini like I said, kita pun the first cycle tu we were still in the process of developing our system. So basically we now in the current cycle we do have notification. Once you already register with us, you get notification. You have orang kata pass the PQ, then you get notification. So every time during the application process, you will get notification from us via email. So just make sure to check your email, check your spam emails, mana-mana, anywhere in your email tu, just please check. So it might go into spam. So yeah, please check your email also lah. Okay. Ada lagi soalan yang lebih kurang sama. Dana 1.0 akan announce recipient soon tak? Sebab sebelum closing date to apply Dana 2.0 daripada Miss Phil Ng, adakah kita akan maklumkan kepada mereka, Cik Nazmi? Untuk mereka yang penerima mana yang telah apply bagi Dana Keperluan Pasaran 1.0, adakah kita akan buat announcement supaya mereka betul, sempat kita buat apply? Dalam masa ni kita dalam minggu ni insyaAllah kita akan buat keluar notification tu. So kita pun baru dapat kelulusan dan kita akan keluarkan lah. Okay, sama juga dengan daripada Miss Pauline Lai, macam mana nak check status application Dana sebelum ini, sudah pitching tapi belum terima reply lagi. Nanti kita akan maklumkan. Okay, kami masih dalam proses untuk penutupan program Dana Keperluan Pasaran 1.0. Okay, soalan daripada Prof Pico. Can we remaster all album with this grant? Remaster, okay, so macam like I said, the category tadi. So it's a production of new song, okay, and the old song you kena rearrange balik. Not only remaster lah. So it's considered like a rearrangement of the old song. Kalau remaster memang we don't allow lah. We don't accept. So there has to be a new or old song being rearranged and redo lah basically kan.
So kalau ada that orang kata apa, that process happen in your proposal, then we will accept lah. Okay. So tak boleh mash up pun kita tak boleh kan? Tak, kita tak galak. Kita nak. Okay. Seterusnya daripada Cik Ashley Peter, dana ini boleh membeli equipment untuk bantu artis supaya menjadi lebih hebat lagi. Boleh Okay, ke? tak boleh. So untuk dana DKD especially ini soalan ni general lah. Dan jawapan saya akan jadi general sebab untuk specifically untuk DKD, skop DKD tak menerima untuk kami lah, untuk MyCV. Mungkin sebelum-sebelum ni ada. Tapi untuk MyCV sendiri yang diamanahkan oleh kita untuk membeli equipment memang kita tak akan terima. So untuk pembelian aset ke, nak beli your new mic baru ke, board baru ke apa, memang kita tak accept. So any pembelian memang kita tak akan accept lah. Seterusnya daripada checkbox juga, daripada Encik AD Arif Taja Idrus, adakah accommodation tidak boleh diletakkan di dalam pelaksanaan projek? Boleh, tak ada masalah. Letak je accommodation tu, kita terima. Okey, tak ada masalah. Boleh letak accommodation. Okey, di proposal perlu lampir demo lagu? Yes, Cik Ana. Kalau ada demo, please lampirkan. We are happy to accept, dan kita akan dengar juga. That's the ni lah. That's the the best thing lah. Kalau you have demo, you want to share with us, please do. Kita akan most probably that will be your plus point lah. Kan? I would not say yes or no, tapi we are happy kalau you ada that demo, so give the to listen to you, to listen to the panel, to listen to your demo. That will be your plus point lah, hopefully. Okay. Kita dah 9.30 ni. Tak apa, kita masih cuba menjawab beberapa soalan daripada chatbox. Boleh Cik Nazmi? Boleh. Saya dari UK. Okey, panjang sikit lah soalan ni daripada Cik Julie Izwan Osman. Saya dari UK, berkolaborasi dengan individu pelajar di Malaysia. Pelajar ni baru hampir setahun register SSM, tapi lengkap pelibatan dalam muzik dan pernah kompos untuk dirinya dan artis lain. Perlukah saya join company beliau atau okey pelajar tersebut apply sendiri? Join company lah. Dari dia okey, anda dari UK, saya assume anda adalah warga negara Malaysia, so anda layak apply. Tapi kalau anda tak ada SSM, anda perlu register SSM. Itu sahaja untuk melayakkan anda untuk apply. So kalau anda rasa anda tak nak, dan anda nak masuk under a different company pun boleh, tak ada masalah. Tapi as long as you meet the criteria, you are 18 and above, you are Malaysian, and then you have SSM, then we can accept. Tak ada masalah. Ingat, saya ulang sekali lagi, itu kepada warga negara Malaysia sahaja yang berumur 18 tahun dan ke atas. Okey, saya harap itu menjawab soalan Cik Julie. Okey, sedikit lagi soalan. Seterusnya, jika kami memerlukan dana lebih dari 100,000, boleh ke tak? Okey, soalan kedua pula. Ada 3 soalan ni dalam satu chatbox. Okey, dana diberi secara berperingkat atau lamsam. Okey, soalan ni Cik Nazmi dah jawab tadi. Dana akan diberi secara berperingkat. Soalan ketiga, jika berjaya menerima dana ini, adakah ia termasuk dalam pengiraan cukai company untuk tahun tersebut, dari Cik Adilina Abu Bakar? Okey, so saya jawab daripada soalan satu lah. Jika kami memerlukan dana lebih daripada 100,000, boleh ke tak? Memerlukan dana lebih daripada 100,000. So kita punya limit sehingga 100,000 je, Cik Dina. So our limit is only 100K. So kalau you need more, then I think the rest of the balance you have to own your own expense, or your own ni lah, ataupun you get sponsor ke whatever, we will accept lah. We will accept, tapi our limit is only 100,000. So kalau anda diluluskan hanya 100,000. Soalan kedua, saya dah explain tadi pasal kita tak akan bagi lamsam, kita bagi tranches. So we want to see your progress, sebab tu kita bagi tranches. Soalan ketiga, menjaya pengiraan cukai company untuk tahun. Tak, ini non-taxable duit dana, especially di KD, is non-taxable. So kalau you dapat duit banyak tu, you tak payah report income tax semua. Dia bila kita salurkan tu, dia ada ni kan, notification, dia ada detail kat situ. So dekat situ memang is non-taxable lah untuk duit dana. Okey, seterusnya dari Cik Non Insyira. Cik Non Insyira ni pun ada tanya saya secara personal dalam chatbox saya.
Okay, saya bagi soalan yang pertama dulu. Jika kita sudah mendapat dana yang sebelum ini, tapi dana 2.0 ini kami apply dengan company lain, tapi nama director yang sama, boleh ke? Dan soalan yang kedua, berumur lebih 60 tahun boleh apply? Boleh, kita tak ada limit had. Okay, saya jawab yang first tu lah, yang second tu. Tak ada limit, kita tak ada limit 60 tahun ke, as long as you ada that capacity untuk settlekan projek. Tapi yalah, kita kalau you memang masih lagi orang kata ada that energy and then capacity, we are open to that. We are happy to accept your application. Cuma yalah, banyak benda nak kena buat nanti bila you dah buat melaksanakan ni, banyak paperwork yang kena buat. So not only bila you apply tu, you're not only doing music, you have to also managing the whole payment, the whole report semua. So hopefully kalau you ada that capacity, we can accept lah. Not any issue. Kita tak ada limit had umur. Jika dana mendapat sebelum ni, tapi ini kami apply dengan company lain tapi nama director yang sama. Company lain tak ada masalah kalau nak apply. Macam saya kata tadi lah. Tapi kita tengoklah projek tu, kalau kita tengok company ni memang itu tergantung kepada orang kata penilaian nanti. Penilaian teknikal tengok, sebab macam saya cakap tadi, maybe mungkin untuk dana 2.0 kita juga akan check dengan MOTEC, dengan kementerian lain. Nak tengok you ada isu ke tak. Not only projek yang tak siap, kalau you ada isu dari segi pembayaran ke, ataupun ada isu-isu lain pun kita akan check. So kita make sure yang kita accept tu tak ada masalah itulah. Okay. I think soalan seterusnya ni masih lagi sama. SSM yang baru daftar kurang daripada 1 tahun digalakkan memohon. Ya, Cik Abhishek. Jawapan yang sama, boleh memohon, digalakkan memohon untuk yang kurang daripada 1 tahun. Okay. Soalan kita ada 3 soalan terakhir untuk kita habiskan malam ni. Okay, kalau kita jemput beberapa other band untuk tour, macam mana kita nak dapatkan receipt daripada mereka? Muhammad Effendi, Muhammad Muslim. Technical question lah untuk... Kalau kita terjemput beberapa other band untuk tour, macam mana kita nak dapatkan receipt daripada mereka? Maksudnya kita nak dapat receipt daripada mereka. Kalau kita bayar, kita yang keluarkan receipt, Cik Effendi. Kalau in terms of proses tu, setahu saya lah, kalau kita yang bayar, kita akan keluarkan receipt tu kan. So macam mana kita nak dapatkan receipt daripada mereka? Okay, ini ada certain documentation yang kita allow lah, macam payment voucher apa semua. Tapi ini for the process lah. Bila dah award nanti kita akan explain macam mana proses dia. Kita ada juga proses-proses dalam grants proses tu yang anda kena ni lah, receipt ke payment voucher ke, nanti kita akan explain. Sedikit soalan yang menarik perhatian saya, Cik Nazmi dan Cik Fox. Dia direct hantar pada saya je, daripada Arjun Naidu. Lagu Tamil boleh kan nak apply? Boleh. Lagu Tamil boleh kan nak apply? Boleh. Tak ada masalah. Lagu Tamil ke siapa, any language. As long as your lirik tu tak ada menghina ke ataupun issue on 3R ke, we accept. And we even accept if you are from Sabah Sarawak kan. So your own language ke apa kan, tak ada masalah. So as long as tak ada menghina ke apa benda lah, you make sure your lirik tu ada translation, pass to us translation. Then kita pun ada dalam CV pun ada berbagai bangsa. So kita boleh cross check dengan diorang kan, kalau ada any issue on the lyrics semua. Tapi we accept, totally accept. Okay. Soalan daripada Syasha Digler masih lagi, is there any announcement in website kepada resipien yang telah berjaya terima award? Untuk mereka yang telah berjaya, kami akan maklumkan di dalam melalui email, dan juga kepada mereka yang tak berjaya juga akan dimaklumkan melalui email. Betul. Untuk kali ini kita akan maklumkan dua, sebab kita realise that we understand our process a bit ada hiccup in along the way tu. We had some hiccup during the process. So ada yang we tak, orang kata tak notify apa semua. We understand people are being, orang kata apa, been screaming at us lah, to be honest. Cakap sebab apa tak notify apa semua. Now we realise that kita improve our process along the way tu. This time around kita akan notify. You tak dapat ke, you dapat ke, kita akan notify via email. Okay, dan soalan terakhir untuk kita malam ni. From the time the application is approved,
how long until we get the first batch of funds? Daripada proses approve dan lulus tu berapa lama diorang akan dapat? Macam like what I explained earlier in the slide tu, you have the timeline. So I think is if from the application to the kelulusan dia cakap tadi kan? Ya, betul. So okay, so roughly kalau ikutkan tadi, we have 7 to 10 days for application to pitching, and then you have another 14 to 21 days to the kelulusan. So I think you have that you take that yang apa tu that days tu, in terms of days tu, that timeline that given to you tadi yang I explain to you, you take that as your reference lah. You might take longer. It depends on the it depends on the application itself. Kalau if we have like very overwhelming applications, it might take longer, and then also availability of the panel. So not easy to get them lah, because they are also in the industry kan. So yeah, they have other projects to do. So yeah, to get that, so we take some time. Okay, so jadi amount tu nanti sekiranya anda lulus, mereka akan maklumkan lebih lanjut lah mengenai pembayaran tranches berapa. Betul Cik Nazmi kan? Betul. Okay. Baiklah, nampaknya masa mencemburui kita. Sekarang dah 9.47. Itu saja soalan yang dapat kami. Sorry, ada satu dua soalan ni. I think it's okay kalau I nak answer cepat-cepat. So I think salam Cik Nazmi. So it's 100,000 for one company or includes every company that applies? 1,000 for one company only. Kalau kita bagi, you lose 100,000, you will get that 100,000. Kita tak, you will not be sharing with other. So your one company is 100,000 lah kalau you dapat 100,000. So I hope you answer that. Tempoh 12 bulan untuk menjalankan projek. Macam mana projek tu kalau hanya minggu? Tak. Kalau projek tu boleh habis 3 bulan ataupun sebulan pun boleh habis, settle lah. Tak ada masalah. So kita bagi 12 bulan tu is memang your timeline kan. Kita estimate lah from our past experience. So kalau you boleh habiskan dalam masa sebulan, tak ada masalah. So sebulan lah you punya pelaksanaan projek. Tapi 12 bulan tu kita ambil kira kalau ada perubahan ataupun ada delay. So yeah. So 1 bulan pun nak settle pun boleh. Jadi projek kami telah berjalan dan mohon dana seperti itu. Okay, sebelah jalan. Okay, macam tadi lah. Kalau tak habis lagi, kalau ada isu, kalau payment tak settle lagi, memang kita tak accept lah. Okay, jadi itu saja daripada Encik Nazmi pada malam ini. Alright. Terima kasih. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi kami sudi join AMA Dana Kebolehan Pasaran 2.0 2023. Okay. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapatlah sedikit sebanyak maklumat yang perlu dalam untuk proses permohonan. Jadi sekali lagi saya mewakili pihak Marketing Venture ingin meminta maaf di atas kesilapan teknikal yang berlaku tadi, dan sekiranya ada salah dan silap, kami memohon 10 jari memohon kemaafan. Baiklah, sekiranya soalan-soalan anda tidak dijawab ataupun anda mempunyai masalah teknikal ketika proses permohonan, boleh screenshot masalah tersebut atau email soalan anda ke dkd@mycreative.com.my dan kami akan cuba menjawab soalan-soalan anda secepat mungkin. Dan sekiranya buat tuan-tuan perempuan tertanya mana saya nak cari garis panduan, okey, boleh terus layari laman web kami www.mycreative.com.my/dkdmusic_2023. Jadi sekian saja untuk malam ini. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan juga, esok pada 3 Oktober kita juga ada Ask Me Anything AMA bagi program Dana Persembahan Muzik 2.0 2023. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan boleh register secara online. Dan kita, kalau rezeki, kita akan berjumpa lagi. Dan sekian saja dari saya, Nur Fadilah Muhammad Idris, untuk malam ini. Thank you everyone. Good night and have a nice day. Bye. 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 Bye.